Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks, iaitu pada hari ini kita akan bincangkan soalan berkaitan dengan bab yang ke-6 Matematik tingkatan 5, iaitu latih kendiri 6.2C. Jom cuba try. Okey, baiklah kita tengok bagi soalan yang pertama, iaitu dia beri graf menunjukkan bahawa kedalaman air yang direkod pada suatu limbungan kapal diberi Y itu ialah kedalaman air dalam kaki, kemudian X tu mewakili bilangan jam pada tengah malam, di mana dia bagi dalam bentuk fungsi Y sama dengan A cos BX tambah C. Jadi untuk modelkan kedalaman tu, kita kena wakilkan ataupun kita kena mencari nilai A, nilai B dan juga nilai C. Okey, untuk soalan yang pertama, untuk soalan A, daripada graf yang kita boleh kena pasti sini ialah nilai amplitude dia. Okey, nilai amplitude di sini apabila nilai amplitude diwakili oleh bila kita tengok sini kita nampak macam 12 tu amplitude dia sebab yang paling tinggi. Tapi kita kena ingat kita berada pada garis keseimbangan yang berada pada 9. Okey, jadi sini sebenarnya kita kena rujuk kepada satu formula yang ada pada muka surat 187 untuk mencari nilai amplitude. Okey, jadi untuk mencari nilai A, nilai A iaitu amplitude. Okey, formula dia ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Formula ni saya ambil pada muka surat 187 bahagi dengan 2. Okey, jadi nilai maksimum pada graf yang diwakili pada suatu limbungan kapal ini pada 12 tolak dengan nilai min dia ialah nilai 6. Okey, per dengan 2, maka kamu akan dapatlah nilai A sini ialah 3. Maka nilai amplitude dia ialah 3. Okey, selesai nilai A. Okey, untuk nilai B iaitu tempoh. Untuk nilai B iaitu tempoh, untuk mencari nilai B sekarang ni ialah cara dia ialah kamu kena tengok seperti kita tahu B itu ialah mewakili tempoh, jadi sebab kita graf ialah graf cos, maka kamu kena gunakan 360 per dengan B sama dengan kita tengok tempoh lengkap dia. Tempoh yang lengkap ialah 1. Kemudian kita ada satu lagi, ada 2. Jadi tempoh yang lengkap sini ada 2 ni. Jadi sebenarnya kita boleh ambil nilai tempoh 1 yang lengkap. 1 yang lengkap ni ialah 12. Ada juga orang buat macam ni. Tempoh yang lengkap ialah 12 ataupun kita boleh ambil 24 per dengan 2. Sebab dia ada 2 tempoh yang ada sini, maka kita boleh buat 24 per 2 ataupun kamu boleh buat sama dengan 12. Sebab dia ada satu tempoh yang lengkap tu 360 bahagi dengan B sama dengan 12. Maka untuk cari nilai B, jadi B sama dengan 360 per dengan 12. Maka B sama dengan 30. Yang tu ialah nilai tempohnya. Maka kalau untuk satu lagi ialah nilai C. Nilai C sebenarnya kita boleh tengok pada garis keseimbangan dia. Pada garis keseimbangan. Garis keseimbangan tu ialah nilai dia ialah 9. Maka jawapan dia ialah C sama dengan 9. Maka kita boleh wakilkan oleh sebab itu perwakilan dia Y sama dengan A tadi ialah 3, maka dia ialah 3 cos B nya ialah 12, manakala tambah 12X tambah C. B dia ialah 30,
B jadi 30 tambah C dia adalah 9. Yang ni kita wakilkan balik lah pada graf fungsi yang diminta. Okey, selesai untuk soalan nombor 1A. Okey, baiklah, kita setelah dapat soalan nombor 1A tadi. Okey, nombor 1A jawapan dia ialah 3 cos 30x tambah 9. Okey, seterusnya untuk soalan 1B. Okey, 1B, jam berapakah kedudukan air pada dalam? Okey, jadi air pada dalam sebenarnya kita boleh tengok pada bilangan kaki 0, 3, 6, 9, 12. Maka yang paling dalam ialah pada ini paling dalam ni. Ini paling dalam. Okey, bilangan jam berapa? Okey, sebab dia nak bilangan jam ke berapa, maka kita kena rujuk nilai yang berada pada paksi X. Okey, nilai pada paksi X kita, nilai dia ialah pada 0. Satu lagi ialah pada 12. Satu lagi ialah pada 24. Dan 24. Okey, yang itulah jawapan untuk soalan nombor 1. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia minta sini, dia dalam maklumat soalan rajah menunjukkan bahawa terdapat pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat itu menghantar sinaran cahaya ke dalam seperti rajah. Okey, kemudian apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak sepanjang pantai pada sudut X. Okey, sinaran dia akan ikut pada sudut X. Okey, tuliskan satu fungsi bagi jarak S. Okey, di sini kita tengok untuk soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 2A, kita boleh tengok dia ada terbentuk satu segitiga sebenarnya sini ni. Okey, satu segitiga. Okey, satu segitiga bersudut tegak. Okey, sini sebenarnya kita boleh gunakan nisbah trigonometri untuk carikan nilai dia. Okey, S dengan sudut X dengan mengufuknya ialah 500 meter. Okey, jadi untuk mencari fungsi bagi jarak S, maka kita di sini kita boleh gunakan tan untuk menulis persamaan. Jadi tan X sama dengan tan ialah setentang. Tentang dia ialah S dengan sebelah dia ialah 500. Maka untuk jadikan dalam fungsi S, nak jadikan satu fungsi dalam jarak S, maka sini akan dapat S sama dengan 500 tangent X sama dengan S. Kita tulislah sebagai perkara rumus duduk di sebelah kanan, kita tulis sebelah kiri kita, jadi S sama dengan 500 tan X. Okey, selesai soalan nombor 2A. Okey, untuk soalan 2B. Okey, untuk soalan 2B sini ni, okay, dia minta nyatakan tempoh dengan amplitude. Okey, seperti yang kita tahu, sekiranya jawapan dia dalam bentuk ataupun fungsinya dalam bentuk tan, maka amplitude-nya tiada. Nah, tiada amplitude. Okey, sebab tan, sebab tangent. Okay, seperti yang kita telah belajar sebelum ni, tangent memang tiada lah amplitude dia. Okey, bagi tempoh dia, okey, tempoh juga ialah berbeza dengan cos dengan sin. Cos dengan sin, tempoh dia ialah 360. Manakala tempoh bagi tempoh fungsi tan tangent ialah 180 darjah. Okay, 180 darjah. Okey, selesailah soalan nombor 2. Okey, baiklah, untuk soalan nombor 3. Daripada rajah yang diberi, rajah tu menggambarkan aras air yang diwakili pada sebuah pelabuhan. Y tu mewakili aras air. Okey, Y ni ialah aras air. Manakala X tu diwakili oleh masa dalam jam. Aras air tu diwakili dalam meter. Okey, soalannya ialah dia minta kita nyatakan fungsi terigu dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, jadi untuk selesaikan soalan ni, macam biasalah kita kena cari ideanya. Kena cari A
Cari A iaitu amplitude. Kemudian kita kena cari B lah. B itu ialah tempoh. Tempoh dalam 360 darjah lah sebab dia sin. Tempoh 360 darjah. Manakala C itu ialah pergerakan atas bawah. Pergerakan atas dengan bawah. Okey. Kita tengok sini untuk soalan A, nak cari nilai A dia sini. Okey, nak cari nilai A dia macam tadi, dia macam soalan nombor 1 tadi. Okey, kita kena tengok nilai A dia mewakili nilai maksimum tolak nilai minimum per dengan 2. Okey, formula ni saya ambil daripada muka surat 187. Kamu kena cari situ, surat 187. Untuk cari nilai amplitude A. Jadi A sini akan dapat nilai maksimum kita ialah 4.0. Okey, tolak dengan minimum kita ialah 1.8 bahagi dengan 2. Maka bila kamu tekan kalkulator sini akan dapat 1.1. Jadi amplitude dia ialah 1.1. Okey, untuk soalan mencari nilai B. Okey, nilai B kita. Okey, nilai B tu menggambarkan nilai tempoh untuk satu tempoh sini ni. Okey, lengkap tu. Yang lengkap sampai 24 ni. Okey, jadi untuk B. Okey, jadi untuk B sini ni. Untuk B. Sekejap. Untuk B. Okey, nak cari B. B kena gunakan 360 bahagi dengan B. Okey, kita akan dapat sebenarnya ialah 24 sini ni. Sebab dia lengkap 24. Dia lengkap 24. Maka sini akan dapat B sama dengan, nak cari nilai B, jadi B sama dengan 360 per dengan 24. Jadi bila kamu tekan kalkulator, B akan dapat jawapan dia ialah 15. Okey, seterusnya kita kena cari nilai C. Okey, B dah ada, A pun dah ada, B pun dah ada. Okey, kita gunakan 360 disebabkan dia menggunakan sin. Okey, seterusnya kita nak cari nilai C. Okey, nilai C itu ialah pergerakan ke atas ataupun pergerakan ke bawah. Okey, jadi untuk nilai C. Okey, nilai C sama dengan, kita boleh dapat melalui daripada atas ni dengan bawah ni. Kita boleh tambahkan dia 4.0 tambah 1.8. Okey, kita per dengan 2. Okey. Kita per dengan 2. Okey, jadi bila kita per dengan 2, maka C akan dapat sini ialah 2.9. Maka seterusnya barulah kita dapatlah nilai C. A dah dapat. B pun dah dapat. C pun dah dapat. Okay, C itu mewakili pergerakan pada atas paksi X dengan ataupun ke bawah paksi X kita ni. Jadi sini akan dapat 2.9. Maka 2.9 tu ialah dalam bentuk, kita boleh tukarkan dia seterusnya dalam bentuk yang ni lah. Jadi fungsi kita akan dapat Y sama dengan A tadi kita ialah 1.1 sin B kita tadi ialah 15x. Tak cukup ni. Jadi fungsi kita ialah Y sama dengan 1.1 sin 15x tambah 2.9. Okey, yang itulah jawapan lengkap untuk soalan nombor 3. Okey, nanti kamu boleh cuba untuk jawab soalan nombor 1, 2 dan 3 sebab dia uji sini ialah dia uji kita bagaimana fungsi bagi sin, bagaimana fungsi bagi cos dan juga bagaimana fungsi bagi tan. Okey, jom cuba try.